antara tarikan untuk pengguna-pengguna atau pengunjung-pengunjung Lebuh Raya Kudat Kota Kinabalu. Untuk pengetahuan anda semua, terdapat banyak gerai-gerai jagung di sepanjang Lebuh Raya ini. Minggu ini, destinasi admin akan membawa anda semua untuk berkenalan dengan penduduk dan daerah yang sangat sinonim dan terkenal dengan hasil tanaman jagung yang manis. Anda nak tahu siapa dan di mana? Jangan ke mana-mana. Perjalanan dari Kota Kinabalu melalui Lebuh Raya Kota Kinabalu Kudat sejauh 130 km dan memakan masa lebih kurang 2,5 jam. Ianya terletak di utara negeri Sabah bersempadan dengan Pekan Kudat, Kota Belud dan Pitas. Kota Marudu merupakan sebuah pekan kecil dengan majoriti penduduknya terdiri dari suku kaum Bajau, Kimaragang dan Tobilong yang asalnya dari rumpun Kadazan Dusun yang telah bertamadun sejak kurun ke-18. Bersama-sama saya sekarang ialah Encik Hendros Anding iaitu pemimpin kemajuan rakyat kawasan N5 Tandik. Okey, Encik Hendros, Ijaz nak tanya sikit tentang taraf pembangunan bagi penduduk di Kota Marudu ni. Bolehlah dikatakan Kota Marudu ini sekarang dalam tahap agak membangun. Banyak projek-projek pembangunan kerajaan telah direalisasikan di kawasan ini. Oh. Dari segi kebudayaan pula macam mana? Ya, dari segi kebudayaan memang ada usaha untuk memelihara dan memelihara kebudayaan dan adat resam ini. Cara ini mereka telah berjaya menerapkan kebudayaan di peringkat umur 3 hingga 5 tahun. Dengan cara ini secara tidak langsung mereka telah mengajar anak-anak berkenaan dengan tarian, dengan budaya adat resam mereka. Terima kasih Encik Hendros kerana sudi memberikan sedikit penerangan tentang Kota Marudu. Ya, terima kasih. Sama-sama. Itulah tadi serba sedikit tentang pembangunan di Kota Marudu. Kota Marudu asalnya dikenali sebagai Bandau yang diambil dari perkataan Kadazan iaitu Mondau yang membawa maksud hantu jelmaan binatang. Menurut cerita orang dulu-dulu, Mondau sering muncul di sepanjang Sungai Bandau. Nama Kota Marudu dipilih sebagai tanda mengingati wujudnya Teluk Marudu, yang mana pada suatu ketika dahulu telah digunakan oleh Sharif Osman dan pengikut-pengikutnya untuk menentang tentera British pada abad ke-19. Menurut sejarah, Sharif Osman merupakan seorang wira tempatan yang berketurunan campuran Bajau dan Suluk. Beliau dan pengikut-pengikutnya telah menentang British pada abad ke-19. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut lagi tentang Sharif Osman, kita akan berjumpa dengan Encik Ahmad Haji Yassin iaitu Ketua Anak Negeri Kota Marudu. Inilah makam pengikut-pengikut Sharif Osman yang telah terkuban pada, kalau tidak silap saya lah, pada 19 hari bulan Ogos 1845
Raja Sarawak, yang mana raja tersebut diketuai oleh Raja Brooke, telah datang ke daerah Kota Marudu ini untuk berperang dengan ini Sharif Osman. Tapi yang saya ingat lagi, satu daripadanya, Raja Brooke bukan saja dia salah satu, maka dia akan bawa angkatan tentera daripada laut yang diketuai oleh Kapten Mandeh pada ketika itu. Maka tewaslah Sharif Osman ini dan pengikut-pengikutnya pada ketika itu. Ya. Jadi ini adalah makam pengikutnya. Iya. Makam Sharif Osman. Makam Sharif Osman itu ialah berada di sebelah ini. Oh, jadi inilah dia makam Sharif Osman. Iya, betul. Inilah makam Sharif Osman sebenarnya. Sharif Osman ini adalah dikira oleh bangsa-bangsa kami di daerah Kota Marudu ini adalah seorang yang wirah. Di mana ketika itu kan dia ini mempunyai kebencian kepada orang-orang Inggris, di mana dia tahu bahwa orang-orang Inggris ini sentiasa menurut perintah mengenai dengan ini cukai pendapatan. Orang-orang Inggris ini tahu bahwa Sharif Osman ini adalah penentang orang-orang Inggris. Maka disitulah orang-orang Inggris ini mengambil alih untuk berperang dengan Sharif Osman dan pengikut-pengikutnya. Maka sehinggalah pada hari ini hanya makam saja yang kita nampak. Terima kasih Encik Ahmad kerana sudi berikan penjelasan. Saya juga ucapkan ribuan terima kasih. Majoriti penduduk Kota Marudu terdiri daripada kaum dusun Kimaragang dan Tobilong, dan kebanyakan mereka bekerja sebagai petani dan peladang. Hasil tanaman mereka biasanya mereka niagakan di pasar atau tamu yang dibuka pada setiap hari Sabtu dan Ahad. Jadi tidak hairanlah Kota Marudu sangat terkenal dengan hasil tanaman mereka yang baik dan sangat bagus, terutamanya jagung. Jadi apa kata kita ke sebuah ladang jagung yang diusahakan oleh sebuah keluarga kaum dusun Kimaragang. Seperti yang anda semua dapat lihat sekarang, saya berada di salah sebuah ladang jagung di Kota Marudu. Malah jagung merupakan salah satu hasil tanaman yang menyumbangkan kepada kepentingan ekonomi penduduk setempat. Dan untuk pengetahuan anda semua, pada bulan Oktober dan November setiap tahun, Pesta Jagung akan diadakan. Jadi untuk acara kemuncak Pesta Jagung, pemilihan Ratu Jagung akan dipilih. Jadi kepada anda semua, kalau nak lihat sendiri bagaimana kemeriahan Pesta Jagung di sini, jangan lupa datang ke sini pada setiap Oktober dan November setiap tahun. Datang tau! Sekarang saya berada di Kampung Salimandut untuk membawa anda semua mengenali tentang tarian tradisional kaum dusun Kimaragang. Kalau anda semua nak tahu, malam ni mereka akan mempersembahkan dua buah tarian tradisional mereka, iaitu yang pertama tarian piring. Tarian piring ini akan menunjukkan kemahiran penari-penari dengan mengimbangi piring dengan menggunakan tangan. Menarik kan? Dan tarian kedua pula iaitu tarian pinakang atau mengigul. Saya pun dah tak sabar nak tonton tarian mereka. Jadi apa kata jom kita sama-sama lihat. Tarian piring lazimnya dipersembahkan di majlis-majlis keramaian seperti majlis perkahwinan dan pelbagai acara sosial yang lain.
Penari memegang piring di tapak tangan sambil memusing pergelangan tangan dengan lembut dan teliti untuk mengelakkan piring daripada jatuh. Sekiranya piring jatuh dipercayai sebagai satu tanda yang tidak baik, terutamanya jika berlaku di majlis perkahwinan. Tarian menggigol dipersembahkan sebagai hiburan juga sebagai satu ritual. Biasanya ditarikan oleh beberapa orang penari dan diiringi dengan paluan gong dan sebuah gendang yang dipanggil tontok. Pasar ikan di sini biasanya sibuk dengan pembeli di awal pagi dan penghujung minggu, di mana anda boleh dapati pelbagai ikan segar seperti kembung, cencaru, telepia, udang dan sotong. Kaum Bajau Kota Marudu majoritinya terdiri daripada kaum nelayan dan pengusaha hasil laut yang sangat mahir dengan semua aspek-aspek yang berkaitan dengan perikanan. Dan mereka juga merupakan kaum etnik yang sangat gigih berusaha untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Jadi untuk berkenalan dengan kaum Bajau Kota Marudu, jom kita ke Kampung Tanjung Batu Laut. Suku kaum Bajau yang mendiami persisiran Teluk Marudu kebanyakannya terdiri dari para nelayan dan sebilangan kecil mereka bekerja sebagai kaki tangan kerajaan. Ketika berkunjung ke Kampung Tanjung Batu Laut, saya sempat menemu bual dengan ketua kampung mereka. Bersama-sama saya sekarang ialah Encik Oyong bin Tamam, Ketua Kampung Merangkap Pengerusi Penternak Kupang Kampung Batu Laut Kota Marudu. Ya, Pak Cik boleh tak Pak Cik ceritakan sedikit apa aktiviti-aktiviti di kampung ni? Yang pertama, ini kupang tumbuh di sini. Jadi hasil-hasil laut ni biasanya ada diekspor di luar ataupun... Hasil-hasil ini kebanyakan daripada Kota Kinabalu mau ambil udang di sini ataupun kupang.
Kadang-kadang juga daripada Labuan datang sini minta kupang 400-500 kilo dan juga sampai 1 tan lah begitu. Pada hari ini kita semua jual sering-sering jalan di tamu-tamu dan juga di pasar-pasar keke datang. Maknanya di sinilah yang terbesar sekali. Kalau untuk nak kajian Jabatan Perikanan seluruh Sabah, Tanjung Batu lah yang terbesar kupang. Ternakan ikan dan kupang di sini diusahakan rata-rata oleh ahli Persatuan Penternak Kupang, iaitu sebuah persatuan nelayan tempatan, di mana para ahlinya mendapat latihan dan bantuan dalam aspek pengusahaan kupang dan ikan. Ada tak apa-apa perbezaan taraf hidup dari dulu dan sekarang? Memang ada perbezaan dia. Sekarang ini yang kita minta lagi sekarang kalau Datuk dapat tambah lagi projek kami di sini, mengambang lagi untuk orang kampung supaya kemiskinan itu macam kira dapat boleh diatasi. Kurangkan. Ya. Terima kasih kerana sudi beri sedikit penjelasan pada kami. Terima kasih banyak-banyak. Seperti yang kita semua maklum, penduduk di Kota Marudu terdiri dari pelbagai suku kaum dan mereka mengamalkan adat resam sejak turun-temurun lagi. Begitu juga dengan suku kaum Bajau. Jadi bersama-sama saya sekarang ialah Encik Pardin Alipudin yang akan menerangkan serba sedikit tentang adat-adat resam yang diamalkan di Kota Marudu ini. Okey, Encik Pardin, boleh ceritakan adat-adat yang masih dipraktikkan oleh kaum Bajau di sini? Jadi sejak turun-temurun adat istiadat yang telah diamalkan oleh nenek moyang kami, iaitu dari segi kelahiran anak. Pertamanya, anak itu setelah lahir, jika ia perempuan, ia akan dikamatkan. Dan jika ia laki-laki, dia akan diajankan. Dan selepas itu, 7 hari kemudian, kita akan adakan satu majlis, iaitu majlis bergunting. Jika anak itu lahir pada bulan Muharram atau Safar, kita adakan satu majlis, iaitu majlis bertimbang. Kelilingi 3 kali, dipusing 3 kali. Itu sebagai syaratnya. Jadi bahan-bahan yang untuk mengimbangi anak-anak itu nanti untuk ditimbang, seperti beras, daging, kuih, kayu, tebu, kelapa dan lain-lain lagi. Kalau tadi kata pusing 3 kali pusingan, ada apa-apa sebab? Adat istiadat waktu itu orang dulu yang nenek moyang bahawa ada sesuatu yang perkara yang perlu dihilangkan. Seperti macam kalau bukan juga itu bulan-bulan tidak baik, bulan itu adalah bulan baik, tetapi anak itu jika dilahirkan pada bulan Safar dan Muharram, ia agak ganas sikit. Ganas. Dan dia kurang dari segi pemikirannya. Dan itulah disebabkan supaya kenakalannya itu ataupun mengimbangi dan mengurangkan seperti kita orang-orang biasalah yang menjadi normal. Selepas upacara menimbang, apa upacara yang seterusnya? Kita adakan satu majlis bergunting, berjanji dan mahaban. Kita akan baca doa selamat. Permintaan kita dikabulkan oleh Tuhan dan mudah-mudahan selamat keseluruhannya. Terima kasih Encik Pardin kerana sudi menerangkan sedikit tentang adat istiadat kaum Bajau di Kota Marudu ini. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Sama-sama.
Kota Marudu bukan sahaja terkenal dengan pelbagai keindahan dari segi budaya dan masyarakatnya. Yang lebih menarik lagi, di kalangan mereka terdapat seorang wira tempatan yang telah berjuang untuk mempertahankan negara pada suatu ketika dahulu. Bersama-sama saya sekarang ialah Uncle Philip, iaitu salah seorang bekas askar British dan Australia sewaktu Perang Dunia Kedua. Okey, Uncle, boleh tak Uncle ceritakan sedikit pengalaman Uncle sewaktu perang tersebut? Saya juga sebenarnya adalah dalam tawanan ke apakah itu? Tawanan. Dicari oleh Jepun. Itu saya punya kenangan, saya ambil sikatap ada di sini. Waktu dia timbak itu pulau pakai ini, bukan ini sahaja, banyak. Sampai hancur, sampai hancur. Inilah kenangan saya. Penghargaan cuma saya dapat itu medal yang tadi saya pakai begitu banyak sahaja. Saya dapat daripada British dan Australia itu King Medal dan Pacific Star. Dan saya dapat 9 medal daripada Queen Elizabeth, semua termasuk itu sama BK, BSK, BK yang di Malaysia punya. Brunei Rebellion saya dapat medal. Indonesia Confrontation saya dapat medal. Nah, jadi itulah yang akhir sekali yang saya punya pengalaman selama saya di dalam peperangan. Terima kasih Uncle di atas penerangan yang sangat-sangat berguna tadi. Terima kasih banyak-banyak. Jutaan terima kasih. Terima kasih. Kita telah pun mengenali sejarah, cara hidup dan budaya masyarakat Kota Marudu. Jadi, apa kata kalau saya bawa anda semua ke salah satu destinasi pelancongan yang ada di sini? Tunggu apa lagi? Jom! Tasik Buyut terletak lebih kurang 12 km dari Pekan Kota Marudu. Ditubuhkan pada awal tahun 1990 sebagai pusat serbaguna perikanan darat. Kawasan Tasik yang luasnya 6 hektar dan kedalaman 5 hingga 12 kaki boleh dikunjungi sebagai destinasi untuk beriadah dan anda juga boleh mengenali sistem ternakan ikan dalam sangkar terapung dan pembiakan ikan dalam kolam simen. Banyak pengalaman dan kenangan manis yang telah saya lalui selama saya berada di Kota Marudu. Terutamanya, layanan serta kemesraan yang diberikan oleh penduduk setempat yang membuatkan saya berasa seperti berada di rumah sendiri. Jadi kepada anda semua, jangan lupa bersama-sama saya lagi di episod yang akan datang untuk mengetahui di mana destinasi etnik kita yang seterusnya.